Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini kita nak ulas tentang 3 pemimpin utama Perikatan Nasional yang sering kali tidak hadir di dalam Dewan Parlimen. Dan lebih malang lagi, mereka tidak hadir pada ketika sesi soal jawab terhadap Perdana Menteri. 3 orang pribadi ketua terhadap pemimpin Perikatan Nasional ini sering kali menimbulkan pelbagai kontroversi, polemik, bahkan persoalan-persoalan yang tergantung kepada netizen juga rakyat Malaysia. Namun apabila waktunya tiba untuk sesi soal jawab kepada Perdana Menteri untuk mendapatkan jawapan sebenar terhadap apa yang mereka utarakan di media-media sosial, bahkan dalam ucapan-ucapan dan dalam apa-apa kempen mereka tidak pula hadir dalam Dewan Rakyat. Persoalan besar ialah mengapa mereka tidak hadir. Adakah mereka sakit atau adakah mereka sengaja tidak hadir? Untuk makluman kita semua ahli parlimen ini mempunyai gaji yang tersendiri, termasuklah allowance menghadiri persidangan parlimen. Namun jika tidak hadir, apa yang akan jadi? Adakah akan terjadinya perbuatan makan gaji buta? Saudara-saudara sekalian, hari ini Fahmi Fadzil mengatakan Malang, Hamzah, Muhyiddin dan Hadi tak hadir parlimen. Saudara-saudara, 3 pribadi ini memang perlu hadir ke dalam Dewan Parlimen kerana mereka merupakan pemimpin utama kepada Perikatan Nasional, terutamanya Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Blok Pembangkang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menzahirkan rasa kecewanya dengan membayangkan Pembangkang tidak mengambil peluang dalam waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQ. Pagi ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soalan mengenai hasil lawatan rasmi ke China, isu vape dan isu doktor kontrak. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof hadir sekali. Malangnya sekali lagi, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan Abdul Hadiawang tidak hadir dan tidak menanyakan soalan, tulisnya di media sosial pagi ini. Katanya, waktu pertanyaan Perdana Menteri setiap Selasa adalah peluang terbaik Pembangkang untuk membangkitkan soalan, berdepan dan bersemuka dengan Anwar Ibrahim. Analisis terhadap rekod kedatangan Dewan Parlimen atau Dewan Rakyat pada tahun lalu menunjukkan 3 pemimpin itu antara yang mencatat kehadiran paling teruk dalam pemantauan antara 26 Julai 2021 hingga 23 Mac tahun 2022. Ini bukan kali pertama Fahmi membangkitkan perkara itu dan berkongsi gambar tempat duduk kosong 3 pemimpin kanan Perikatan Nasional PN itu. Minggu lepas dia telah membangkitkan perkara yang sama. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail juga menyelar prestasi mereka di parlimen kerana tidak memanfaatkan sesi itu. Dia yang juga Setiausaha Agung PKR mendakwa, perkara itu menggambarkan mereka cuba berlagak menjadi hero di luar parlimen, tetapi tidak sanggup bertarung sebagai anak jantan. Belum pernah dalam sejarah parlimen Perdana Menteri berdepan wakil rakyat. Pada Selasa selama 30 minit, kita panggil PMQ. Ahli parlimen boleh tanya apa saja soalan. Perdana Menteri akan jawab, dia dipetik sebagai berkata. Sementara itu, anggota Parlimen Perikatan Nasional Wan Saiful Wan Jan mendakwa Fahmi memberi gambaran yang silap mengenai sesi PMQT. Katanya hanya anggota parlimen yang disebut saja boleh bertanya soalan dan hanya 1 soalan tambahan daripada penyoal asal. Soalan serta soalan tambahan dari pihak satu lagi dibenarkan. MP lain tak boleh tanya soalan, katanya di media sosial. Saudara-saudara sekalian, apapun yang cuba Wan Saiful Wan Jan cuba katakan berkaitan PMQ tersebut, yang pastinya 3 pemimpin Perikatan Nasional ini antara ahli parlimen yang gagal teruk dalam kehadiran
di Dewan Rakyat. Jadi, saudara-saudara sekalian, bagaimana pendapat Anda sekalian? Adakah ini adalah hero ataupun hanya hero di luar parlimen? Bersemuka bersama dengan Anwar Ibrahim mungkin membuatkan mereka cuak dan tidak berani. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang ini paling hot dan paling mengejutkan. Ianya berkaitan dengan doktor kontrak yang mana diwar-warkan mungkin ada kabar anginnya mahu melaksanakan mogok untuk mendapatkan manfaat ataupun jaminan daripada kerajaan. Namun demikian, yang mengejutkan kita semua ialah apabila Parti Gabungan Muhyiddin Yassin, yaitu Perikatan Nasional, dikabarkan dalam spekulasi kabar angin yang bertiup kencang mengatakan bahwa Perikatan Nasional terlibat dalam mogok doktor kontrak. Ini telah mengejutkan seluruh dunia politik Malaysia. Dan akhirnya, selepas dikaitkan dengan mogok doktor kontrak, Perikatan Nasional tampil memberikan penafian dan penjelasan. Perikatan Nasional mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dengan mogok doktor kontrak. Perikatan Nasional menafikan terlibat dengan mogok doktor kontrak. Selain itu, kemarin juga kabar angin mengatakan bahwa tindakan seorang lelaki yang berjalan kaki daripada Johor Bahru ke Istana Negara semata-mata mahu menuntut pengeluaran KWSP juga mendapat kecaman ramai. Mereka hairan bagaimana beliau boleh menghabiskan perjalanan daripada Johor Bahru ke Istana Negara dalam masa yang singkat. Kerana ramai juga yang bertanya itu ialah pelari-pelari ultramaraton yang biasa berlari 200-100 km, 200 km. Tetapi ini 300 km berjalan kaki. Mereka bertanya, kenapa tidak sunburn? Kenapa lelaki itu tak sunburn dan sebagainya. Dan mereka juga heran kenapa tiba-tiba ketika beliau sampai di Istana Negara, muncul pula seorang pemimpin daripada Parti Perikatan Nasional. Sehingga pemimpin itu kata itu secara kebetulan mereka ada bersama di Istana Negara. Jadi netizen mula mengaitkan tindakan berjalan kaki itu adalah mungkin rancangan yang dicipta oleh pihak-pihak berkepentingan. Hari ini Perikatan Nasional sekali lagi tampil menafikan terlibat dengan mogok doktor kontrak. Perikatan Nasional PN menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam mogok doktor kontrak. Ahli Jawatan Kuasa Kesihatan Gabungan itu, Dr. Aiman Alias berkata, Perikatan Nasional hanya menyokong pergerakan itu yang menuntut semua doktor kontrak diberi jawatan tetap, kenaikan gaji pokok dan kadar on-call, serta penyelesaian kepada kekurangan kaki tangan. Mereka berkata, tidak, kami tidak terlibat. Saya adalah sebahagian daripada Jawatan Kuasa Kesihatan Perikatan Nasional. Kami hanya menyokong pergerakan mereka, katanya kepada Malaysia Gini, ketika ditanya sama ada Perikatan Nasional terlibat dalam mogok itu. Identiti penganjur yang menggunakan nama Mogok Doktor Malaysia menjadi tanda tanya ramai pihak. Mogok Doktor Malaysia enggan menjawab pertanyaan Malaysia Kini mengenai mogok yang dianjurkan mereka dengan mendakwa portal berita berkenaan dimiliki oleh DAP atau Parti Berkaitan Pakatan Harapan PH. Ia menambah bahawa artikel Malaysia Kini sebelum ini mengenai mogok itu sangat berat sebelah dan tidak mahu melayan permintaan Malaysia Kini untuk mendapatkan komen ketika dihubungi. Ini walaupun penjelasan daripada wartawan bahawa Malaysia Kini juga telah menghubungi organisasi itu minggu lepas untuk mendapatkan ulasan. Selepas Malaysia Kini melaporkan kejadian itu, beberapa pengguna media sosial mempersoalkan sama ada kumpulan itu mempunyai kaitan dengan Perikatan Nasional. Aiman sebelum ini menghantar kenyataan
Ahli Parlimen Kuala Langat Dr. Ahmad Yunus Hairi kepada kumpulan telegram yang dikaitkan dengan mogok Dr. Malaysia. Bagaimanapun, dia menjelaskan bahawa mereka telah cuba menghubungi penganjur mogok Dr. Malaysia tetapi tidak berjaya. Justru hanya menyuarakan sokongan mereka. Jadi apa yang kami lakukan hanyalah memberikan mesej kepada kumpulan telegram mereka dan mengatakan bahawa kami menyokong mereka, memahami apa yang mereka alami dan kami berada di sini untuk membantu. Katanya sambil menambah bahawa dia tidak mengetahui identiti penganjur. Tetapi saya sangat memahami keputusan mereka untuk tidak mendedahkan identiti mereka kerana mereka mengatakan bahawa mereka adalah pegawai perubatan yang bekerja. Jadi kami faham itu, kata beliau lagi. 10,000 doktor akan mogok. Bantahan mogok doktor kontrak bermula hari ini dan dijadwalkan berlangsung sehingga Rabu 5 April. Penganjur mogok menyeru doktor kontrak untuk mengambil cuti perubatan, cuti kecemasan atau meletakkan jawatan secara beramai-ramai. Penganjur mogok itu, mogok Dr. Malaysia, memberitahu The Vibes bahawa mereka menjangkakan sekurang-kurangnya 10,000 hingga 12,000 doktor kontrak akan melancarkan mogok. Bagaimanapun, Semakan Malaysia Kini dan media lain mendapati hospital kerajaan kelihatan beroperasi seperti biasa hari ini. Terdahulu, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memberitahu New Street Times bahawa hospital kerajaan akan berjaga-jaga hari ini untuk memantau jika mogok itu berjalan seperti yang dirancang. Bagaimanapun, Zaliha memberi jaminan bahawa operasi hospital dan klinik akan berjalan seperti biasa. Sebelum mogok yang dirancang, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa peringkat tinggi antara kementerian untuk meneliti isu berkaitan doktor kontrak. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi meminta jawatan kuasa itu diberi peluang untuk mencari jalan penyelesaian. Secara berasingan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata bahawa menyelesaikan masalah doktor kontrak mungkin mengambil masa 3 tahun dan dia memberi jaminan bahawa 1,500 doktor akan mendapat pekerjaan tetap tahun ini. Saudara-saudara sekalian, ini adalah isu nasional yang amat besar, melibatkan tentang masa depan para pekerja doktor kontrak di Malaysia. Namun demikian, Perikatan Nasional telah menafikan terlibat dengan mogok doktor kontrak. Menjadi persoalan sehingga kini ialah siapa penganjur, identiti penganjur ini. Sekian dulu Malaysia Kita Punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.